Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Nabila Zarifah binti Zakaria. Nombor matrik 203872. Saya akan membentangkan tentang sinopsis filem yang telah dipilih, iaitu filem Adiwiraku. Filem Adiwiraku diterbitkan pada tahun 2017, arahan Eric Eng. Filem ini diadaptasi daripada kisah benar, iaitu tentang kegigihan 35 orang murid dan perjuangan seorang guru bahasa Inggeris yang bernama Cheryl Am Fernando yang telah dihantar untuk bertugas di sekolah luar bandar, iaitu SMK Pinang Tunggul, Sungai Petani, Kedah. Filem ini menunjukkan semangat seorang guru yang yakin dengan kemampuannya untuk mengubah cara belajar anak muridnya. SMK Pinang Tunggul menunjukkan realiti sebenar sebuah sekolah luar bandar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan juga pertuturan bahasa Inggeris yang sangat lemah. Selain itu, terdapat juga masalah disiplin dan juga masalah keluarga dalam kalangan pelajar. Filem Adiwiraku menitik beratkan nilai dalam mempercayai diri sendiri dan tidak mengharapkan bantuan orang lain untuk berjaya. Sebaliknya, usaha itu perlu mula dari diri sendiri dan tidak merungut untuk mencapai kejayaan tersebut. Cikgu Cheryl dan dibantu oleh Cikgu Constant sentiasa mengambil langkah untuk memikat hati pelajar-pelajar mereka untuk terus minat belajar, terutama sekali dalam bahasa Inggeris. Dalam filem ini, ianya menunjukkan bahawa cikgu tersebut terpaksa mengambil langkah untuk memujuk anak muridnya dengan merasuah mereka dengan keropok ringan, air kotak ataupun aiskrim sehinggalah mereka berlatih untuk menyertai pertandingan choral speaking peringkat daerah. Berdasarkan peristiwa sebenar, pada tahun 2015, Cikgu Cheryl telah berjaya membantu SMK Pinang Tunggul meraih tempat kelima dalam pertandingan choral speaking di peringkat negeri. Seramai 35 orang pelajar telah dilatih selama 6 bulan untuk berusaha meningkatkan bahasa Inggeris mereka dan menambahkan keyakinan mereka terhadap khalayak ramai untuk menyertai pertandingan tersebut. Dalam pertandingan tersebut, SMK Pinang Tunggul ialah satu-satunya sekolah luar bandar yang mampu mengalahkan sekolah elit, dan ianya adalah pencapaian paling besar untuk sekolah mereka serta penduduk kampung. Selain itu, filem Adiwira juga dianggap sebagai filem terbaik kerana ianya mampu menarik perhatian penonton untuk menyelami kisah sebenar yang berlaku dalam kalangan pelajar di SMK Pinang Tunggul itu sendiri. Cabaran untuk membentuk pasukan choral speaking. Pertama, ketika membeli lampiran atau poster tentang pertandingan choral speaking. Hal ini kerana ini adalah pertama kali Cikgu Cheryl mengendali pertandingan bahasa Inggeris. Beliau berasa gemetar kerana pelajar SMK Pinang Tunggal tidak mahir dalam bahasa Inggeris. Tapi dia yakin bahawa pertandingan ini akan berjaya dan mereka akan menangi pertandingan ini. Walaupun tidak ramai akan menyertai pertandingan ini, hanya 35 orang pelajar sahaja. Cabaran kedua adalah detik-detik akhir ahli pasukan menarik diri seorang demi seorang. Hal ini kerana tarikh pertandingan choral speaking itu berdiri dengan pertandingan kawat kaki. Jadi salah seorang daripada pasukan choral speaking yang bernama Warih telah menarik diri dan menyertai pertandingan itu. Jadi Cikgu Cheryl Fernando berasa sedih dan beliau terpaksa memikirkan strategi yang lain untuk mencari ahli pasukan yang baru. Seterusnya ialah cara mengatasi. Cikgu Cheryl meminta bantuan dari anak muridnya iaitu Zaidan dan kawan-kawan untuk menarik perhatian pelajar. Cikgu Cheryl meminta bantuan dari Zaidan kerana beliau yakin bahawa Zaidan akan mendapat ahli pasukan yang baru untuk menyertai choral speaking kerana mereka telah kesusahan masa dan mereka perlu segera untuk mencari ahli pasukan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya ialah Nur Syafiqah binti Ismail. Nombor matrik saya ialah 203876. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu mengenai pendekatan yang digunakan untuk meraih minat pelajar di dalam kelas. Sebelum saya menerangkan tentang pendekatan yang digunakan dengan lebih lanjut, saya ingin menceritakan di mana sepanjang penceritaan filem Adiwiraku ini
ada memaparkan mengenai perjuangan dan pengorbanan seorang guru bahasa Inggeris yang bernama Shirley Ann Fernando seperti yang telah diceritakan oleh Eva, iaitu tentang sedikit sebanyak latar belakang dan sejarah beliau di sinopsis sebentar tadi. Pada permulaan cerita filem Adiwiraku ini telah menunjukkan bahawa Cikgu Cherry telah menghadapi masalah dalam mencari kaedah dan cara pendekatan yang sesuai digunakan untuk menarik minat pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal tersebut. Oleh itu, berdasarkan daripada pengalamannya 2 tahun lepas, Cikgu Cherry telah mencuba untuk mengambil cara pendekatan dengan menggalakkan pelajarnya supaya lebih sukakan buku. Tetapi, semua anggapannya itu hilang begitu saja kerana masalah penguasaan pelajar tersebut dalam pembelajaran adalah sangat lemah, terutamanya subjek bahasa Inggeris. Berdasarkan daripada pengalamannya sebelum ini, beliau telah memikirkan beberapa pendekatan yang sesuai digunakan untuk menarik minat pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Cherry adalah dengan menggalakkan pelajarnya supaya lebih banyak membaca sama ada di rumah ataupun di sekolah. Melalui pendekatan ini telah menunjukkan hasil di mana pembelajaran dan penguasaan mereka semakin lancar dan bertambah baik saban tahun. Pendekatan kedua yang digunakan oleh Cikgu Cherry adalah dengan memperkenalkan sistem ganjaran prestasi dengan menggunakan peraturan. Sekiranya mereka membuat pilihan yang betul akan dapat 1 pelekat. Tetapi sekiranya mereka membuat salah, pelekat akan ditarik semula dan kemungkinan kejutan hadiah yang akan diberikan menjadi terbatal. Melalui pendekatan ini, turut menunjukkan pendekatan pembelajaran yang baik bagi pelajar di mana ia mampu menarik minat pelajar untuk lebih fokus dalam kelas. Malahan, sikap tanggungjawab antara satu sama lain turut dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Di samping itu, melalui pendekatan ini juga telah menyebabkan pelajar dari sekadar mengenal ABC sahaja tetapi sekarang sudah berani bangun untuk membaca di khalayak ramai, utamanya subjek bahasa Inggeris. Pendekatan seterusnya yang digunakan oleh Cikgu Cherry adalah dengan memberi makanan dan minuman secara percuma kepada pelajar terutamanya ketika latihan untuk pertandingan choral speaking. Melalui pendekatan ini telah menyebabkan pelajar menjadi lebih berkeyakinan diri untuk berani tampil ke hadapan di khalayak ramai. Malahan, melalui pendekatan ini juga mampu memupuk semangat pelajar dengan menggunakan cogan kata sebagai penguat semangat mereka iaitu sakit itu sementara, kegemilangan itu selama-lamanya. Pendekatan terakhir yang digunakan oleh Cikgu Cherry adalah dengan memancing emosi mereka melalui sikap keterbukaannya yang tidak pernah lokek dalam memberi nasihat dan membantu pelajarnya itu. Oleh itu, melalui pendekatan ini telah menyebabkan pelajar tersebut mula menjadi menyayanginya, malahan turut menunjukkan kesungguhan mereka untuk berubah demi masa hadapan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Isarina binti Maisa dan saya akan menceritakan mengenai contoh perkaman antara guru dan pelajar yang terdapat dalam filem Adiwiraku. Antara contoh perkaman yang terdapat dalam filem Adiwiraku ialah bekerjasama antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat melalui apabila seorang guru perempuan India bernama Cherry Ann Fernando bekerjasama dengan anak-anak muridnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran agar murid-muridnya lulus subjek bahasa Inggeris pada peringkat JJ Pelajaran Malaysia. Selain itu, kepercayaan juga merupakan contoh perkauman dalam filem tersebut. Hal ini dilihat apabila murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal percaya akan cikgu-cikgunya dalam menjayakan aktiviti choral speaking yang bakal mereka sertai dan begitu juga dengan guru-gurunya yang percaya bahawa murid-muridnya dapat menyertai pertandingan tersebut. Hasil daripada kepercayaan dan semangat yang telah diberikan menyebabkan murid-murid SNK Pinang Tunggal mendapat tempat kelima dalam pertandingan tersebut. Seterusnya,
Menghentikan pergaduhan tanpa mengira kaum juga merupakan salah satu contoh perkauman. Perkara ini dapat dilihat apabila Cikgu Sherry yang merupakan kaum India berusaha menghentikan pergaduhan yang berlaku di dalam kelasnya. Pergaduhan ini berlaku antara murid kaum Melayu iaitu Alia dan budak lelaki yang merupakan rakan sekelasnya. Contoh perkauman yang lain yang dapat dilihat dalam filem tersebut ialah saling membantu tanpa mengira kaum. Keadaan tersebut dapat dilihat apabila cikgu India dan Cina membantu murid-muridnya dalam menjayakan oral speaking. Selain itu, cikgu-cikgu tersebut juga membantu anak muridnya iaitu Ilya yang mengatakan tangannya sakit kerana terjatuh dengan membawanya ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Contoh perkauman yang berikutnya ialah mengambil berat antara satu sama lain. Cikgu Cherry sangat risau apabila Kamboja yang merupakan anak muridnya tidak hadir ke sekolah. Keadaan ini menyebabkan beliau menanyakan hal tersebut kepada murid yang lain. Di samping itu, kasih sayang yang ditunjukkan antara guru dan murid itu juga merupakan contoh perkauman yang terdapat dalam filem tersebut. Antara kasih sayang yang dapat dilihat ialah Cikgu Sherry memberikan hadiah kepada Alia dan perkara tersebut juga dapat dilihat apabila Cikgu Sherry ingin meninggalkan sekolah tersebut kerana ingin menyambungkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi menyebabkan pelajarnya datang kepadanya untuk memberikan ucapan yang terakhir. Contoh perkauman yang terakhir dalam filem tersebut ialah mempunyai hubungan yang baik. Hubungan ini dapat dilihat apabila Cikgu Sherry bergelak tawa dengan bersama anak-anak muridnya di kantin sekolah. Cikgu Sherry juga berusaha mencari inspirasi untuk mendekati pelajarannya pada hari pertama mengajar di sekolah tersebut agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Antara pengajaran yang diperolehi daripada filem Adiwiraku ialah peranan guru dalam masyarakat. Pada masa ini sering kali kita melihat masyarakat yang menyalahkan para guru dalam kebanyakan urusan yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh hal yang demikian, filem ini telah menceritakan bahawa peranan guru bukan sekadar mendidik pelajar, malahan guru juga menjaga kebajikan anak muridnya serta memberi dorongan dan sokongan moral. Dalam filem ini kita dapat melihat Cikgu Cheryl yang merupakan seorang guru bahasa Inggeris ditugaskan untuk mengajar anak muridnya yang secara keseluruhannya sangat lemah dalam mata pelajaran tersebut. Mereka juga mempunyai masalah pembelajaran yang lain dan juga mempunyai masalah disiplin. Terdapat pelbagai masalah dan ragam pelajar di sekolah tersebut yang membuatkan Cikgu Cheryl hampa pada mulanya, namun kemudian cuba berusaha untuk mengubah kembali hidup mereka dan perspektif orang lain terhadap pelajar-pelajar tersebut. Seterusnya, filem ini turut mengajar erti pengorbanan. Dalam filem ini, pengorbanan seorang anak dapat dilihat melalui watak Alia dan Kamboja. Contohnya, Kamboja terpaksa ponteng sekolah demi menjaga bapanya yang sakit dan juga disebabkan kemiskinan keluarga yang mengekang dia untuk turun ke sekolah. Filem ini juga menyampaikan mesej bahawa sikap tidak putus asa dan usaha yang bersungguh-sungguh akan membawa kejayaan. Contohnya, pelajar SMK Pinang Tunggal pada mulanya tidak mahu menyertai pertandingan choral speaking kerana mereka tidak suka dan tidak pandai berbahasa Inggeris. Namun atas kesungguhan Cikgu Cheryl dan Cikgu Constant memujuk para pelajarnya, mereka berjaya mendapat tempat kelima dalam pertandingan choral speaking. Walaupun mereka merupakan pelajar sekolah luar bandar dan tidak fasih berbahasa Inggeris pada mulanya. Filem ini juga turut memaparkan kesepakatan masyarakat pelbagai kaum. Dalam filem ini, Cikgu Cheryl merupakan kaum India yang dibantu oleh Cikgu Constant yang merupakan kaum Cina untuk melatih dan mengajar para pelajar yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Melayu.
Slide seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya. Selamat sejahtera pada semua dan pada Dr. Nizam. Nama saya Syugita Nair, anak perempuan Paramas Biren. Nombor matrik saya ialah 204036. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari filem ini ialah pelajar tetap mempunyai semangat untuk menjadi yang terbaik, masih ada kemahuan untuk menyumbang sesuatu dan tetap mempunyai potensi untuk memberi tunjuk ajar yang sepatutnya. Selain itu, filem ini mengingatkan tentang falsafah yang dibawa oleh Ivan Illich dalam karyanya The Schooling Society bahawa pendidikan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas berbanding persekolahannya. Seterusnya, filem ini juga mengajar erti kesusahan. Ini dapat digambarkan melalui watak Alia dan Kemboja. Walau sesusah manapun, pendidikan tetap dicari. Dan akhirnya, pengajaran yang amat penting yang dapat dipelajari daripada Cikgu Sheryl bahawa hidup kita mestilah sentiasa membantu tanpa mengira status warna kulit atau agamanya kerana kemanusiaan merentasi semuanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.